Alright, kita dah selesai bab untuk menentukan trend dengan menggunakan indi-indi yang ada di dalam BBMA. Sekarang kita masuk ke bab signal BBMA. Signal ataupun setup BBMA ni dia ada urutan dia. Ataupun kalau Bang Omar dia selalu sebut, dia kena ada tomakninah. Setup je tak banyak. Kita ada 3 jenis setup ataupun 3 jenis signal yang ada di dalam BBMA. Iaitu yang pertamanya kita ada setup extreme, sama ada extreme buy ataupun extreme sell. Kemudian kita ada setup MHV juga untuk buy dan juga sell. Dan kemudian kita ada setup re-entry untuk buy dan juga re-entry sell. Dan setup ni tadi dia akan mengikut susunan dia. Extreme buy sell dia akan diikuti oleh TP wajib. TP wajib ni mesti berlaku dekat MA5 atau MA510. Paling jauh dia pergi ke mid BB dalam keadaan biasa. Okay? Dan kemudian selalunya dia akan diikuti dengan MHV. Ini setup yang kedua, MHV buy ataupun sell. Dan selepas tu akan wujudnya candle arah. Candle arah ni akan menentukan ataupun signal yang kita belajar masa MA5 dan MA10 tadi. Dia akan menentukan sama ada, dia akan memberi petunjuk awal sama ada nak buy ataupun sell. Akan berlaku arah buy atau akan berlaku arah sell. Dan diikuti oleh re-entry. Re-entry juga ada re-entry buy dan re-entry sell. Daripada ketiga-tiga jenis setup ataupun signal ni tadi, extreme, MHV dan re-entry, re-entry ni merupakan entry yang paling selamat. Yang ni yang saya paling gemar sekali, sebab ini yang paling kurang risiko. Dan selalunya bila ada re-entry, dia akan disambung dengan candle momentum ataupun CSM. Candle arah ni tadi CSA, kita akan ada candle momentum yang akan memberi peluang re-entry yang berterusan sehinggalah dia berlaku semula ekstrim untuk penghabisan trend. Ekstrim ini dia memberitahu bahawa sesuatu kena ekstrim ni selalunya entry yang melawan arah. Dalam keadaan uptrend akan berlaku ekstrim. Semasa uptrend kita akan masuk sell. Maknanya kita akan masuk entry yang melawan arus. Jadi ini adalah entry yang paling berisiko. Sebab tu TP-nya hanya pada MA5 atau MA10. Paling jauh dia pergi ke mid BB. TP wajib. Tidak boleh harus, tidak boleh sunat. Mesti dekat situ, wajib dekat situ. Kalau sekiranya kita tidak ambil TP kat situ, ada kemungkinan price akan sambung perjalanan meneruskan, katalah kalau uptrend dia akan sambung perjalanan untuk uptrend. Kalau sekiranya tidak berlaku MHV, dia akan teruskan perjalanan. Okay. Kalau sekiranya dia tidak melepasi top BB, dia akan berlaku signal yang berikut, iaitu MHV. Ini signal yang medium risikonya. Risikonya tidak setinggi ekstrim, sedang-sedang. Okay. Dan daripada MHV selalunya akan berlaku candle arah selepas MHV. MHV dan candle arah ni boleh berlaku sama ada berlaku candle arah dulu ataupun jadi candle arah berlaku dulu baru MHV, ataupun MHV berlaku dulu ataupun candle arah dulu. Ini adalah urutan yang common berlaku, yang selalu kita jumpa. Ya. Tetapi dia tidak semestinya 100% bermula dengan ekstrim dan berakhir dengan re-entry. Kadang-kadang daripada ekstrim dia boleh terus jadi candle arah, dia jadi re-entry. MHV tak ada. Kadang-kadang tidak ada ekstrim, dia jadi MHV, jadi candle arah, baru ada re-entry. Tapi ini urutan yang biasa berlaku. Ekstrim, TP wajib, MHV, candle arah, re-entry. Selepas berlaku re-entry, kalau sekiranya berlaku dia membuat candle momentum, dia akan memberi peluang lagi untuk berlaku re-entry. Dan dia akan diakhirkan dengan ekstrim. Kalau ekstrim ni ekstrim sell, dia akan diakhirkan dengan ekstrim buy. Okey. Umpama macam ini pintu untuk masuk, contoh buy, pintu keluarnya juga dengan ekstrim sell. Okey. Jadi kalau kita ada buy, kita hanya akan close position bila ada ekstrim sell. Contohnya dulu kawan contoh. Okey. Okey, kita tengok contoh-contoh. Kita tengok dia punya carta dia, carta susunan dia. Okey, ni
umpama seperti di dalam chart kita, akan berlaku extreme sell diakhiri dengan TP wajib. Kemudian kita ada signal yang berikutnya, iaitu MHV sell dan wujud candle arah. Selepas berlaku wujudnya candle arah, contoh seperti ini, extreme sell, MHV sell, wujud candle arah sell, price akan naik semula untuk membentuk re-entry sell. Ini adalah entry yang ketiga, yang paling selamat, dan selalu selepas tu baru dia price akan turun dan akan membentuk, kalau sekiranya dia close di luar BB, dia akan membentuk candle momentum sell, dan bila berlaku candle momentum sell, kebiasaannya akan memberi peluang re-entry sell lagi. Okay, ini adalah urutannya. Dia berlaku extreme sell, dia turun, TP wajib di MA510 low, dia akan naik semula untuk membentuk MHV. Bentuknya tidak semestinya tidak melepasi extreme sell. Kadang-kadang dia melepasi extreme sell, kadang-kadang sama paras dengan extreme sell, kadang-kadang dia di bawah daripada extreme sell. Dia berbentuk M. M-nya yang normal M seperti ini, kadang-kadang M yang bukit yang kedua itu lebih tinggi daripada ekstrim, kadang-kadang bukitnya lebih rendah daripada ekstrim, tapi bentuknya masih lagi bentuk M. Dan candle arah ni tadi, selepas berlaku MHV, selalunya berlaku selepas MHV, tetapi tidak bermaksud tidak pernah berlaku MHV candle arah sebelum. Kadang-kadang TP wajib ni melepasi MA510 low, dia juga menjadi candle arah. Okey, dia juga adalah candle arah. Semasa berlakunya TP wajib, dia menjadi TP candle arah. Dan bila berlaku candle arah, pasti akan ada re-entry. Pasti di sini bukan 100%. Dalam 70-80% dia akan naik semula untuk buat re-entry sell. Ya, dia akan naik semula untuk buat re-entry sell, kemudian turun. Kalau melepasi lower BB, dia akan membentuk candle momentum sell. Bila berlaku candle momentum sell, peluang untuk re-entry itu lebih besar. Okey. Mari kita tengok contoh-contoh SS yang dah sedia ada. Okey, ini contoh ekstrim. Contoh untuk ekstrim, ya. Ciri-ciri untuk ekstrim, selagi tidak cukup, tidak ada ciri-ciri seperti yang saya nyatakan ni, seperti yang tertulis kat sini, ekstrim tersebut tidak valid, ya. Contoh ini adalah contoh ekstrim sell. Yang pertama sekali, MA5 mesti terkeluar daripada BB. Tadi kita cerita bab asas BBMB, MA5 tidak boleh keluar daripada BB. Kalau dia terkeluar daripada BB, itu yang kita panggilkan ekstrim, ya. Jadi MA5 yang terkeluar daripada BB memberitahu bahawa keadaan kenaikan ini telah berkemungkinan akan habis. Kenaikan ni tadi kemungkinan akan habis bila MA5 ni terkeluar daripada BB. Jadi dia some sort of signal awal mengatakan bahawa kenaikan dah nak stop. Kenaikan tu tadi dah, momentumnya dah nak habis. Okey, bila berlaku ekstrim, bila MA5 terkeluar daripada BB. Tetapi kena ada ketiga-tiga empat ciri ni tadi. Ciri yang keempat ni tadi lebih kepada TP. Tiga ciri ni wajib ada untuk ekstrim, iaitu yang pertama, MA5 mesti keluar daripada BB dan ada candle reversal, candle yang bertentangan daripada perjalanan yang awal dia. Ni candle yang pertama, menaik, candle bull. Ada candle reversal, bermaksud candle reversal ni tidak semestinya candle bear. Kalau sini bull, tak semestinya bear, tetapi dia menunjuk, candle ni menunjukkan reversal. Dia boleh jadi candle bull tetapi yang ada jarum yang panjang di atas dan close dengan body bull yang kecil, itu tetap dikira sebagai reversal. Okey. Jadi yang nombor 2 ni tadi adalah candle reverse. Cantiknya kalau dia bear, tapi tidak semestinya dia bear. Dia mungkin candle bull tetapi bila closing di sini dia naik dulu. Dia naik mungkin jauh tetapi dia turun semula dan bodinya close di dalam MA5 dalam keadaan bull juga, tetapi ditinggalkan jarum yang panjang. Itu juga kita considerkan sebagai reversal, candle reversal, candle reverse. Bukan reversal pattern. Jangan silap tafsir antara candlestick pattern,
candlestick pattern ada reversal pattern. Ini bukan reversal pattern. Ini candle ni menunjukkan yang dia reverse berbanding pada candle yang nombor 1 ni tadi. Dia reverse daripada keadaan menaik, dia menunjuk ada penurunan. Jadi tak semestinya candle bull ataupun bear. Dua-dua candle boleh, asalkan dia menunjukkan dia berpatah balik. Dan yang ketiganya, dia mesti ada candle reverse. Candle reverse ni tadi, apabila dia reverse, dia akan naik test semula. Selalunya dia akan naik test semula MA5 ataupun MA10. Dia akan reverse, dia akan patah balik bull, bear, dia akan naik balik untuk test MA5 ataupun ketinggian yang terakhir. Ketinggian yang terakhir ni tadi, bila blast bull kemudian ada reverse, biasanya kita akan gariskan satu line dekat situ. Sama ada dia akan test balik ketinggian itu ataupun MA5 ataupun top BB, dia akan test balik. Dan pada saat dia retest, itulah kita akan entry. Okey, kepada yang hati kering, ya. Semasa dia tengah naik tadi tu kita lawan dia. Tengah naik kita masuk sell. Tengah naik tu kita masuk sell. Jadi itu khusus kepada maker-maker yang berhati waja, hati keras, cekal. Okey, sebab tu saya katakan ini entry yang berisiko, sebab semasa tengah naik kita masuk sell, kita lawan dia. Sebab tu TP-nya bukan jauh, TP-nya hanya dekat. TP wajib adalah pada MA5 10 low sahaja. Sampai dekat MA5 ni kita nak ambil TP pun dah cukup dah. Paling selamat. Nombor 2 selamat dekat MA5 MA10. Kalau MA5 dan 10 ni dekat dengan BB, ada kemungkinan dia sampai ke BB, mid BB. Tapi kalau mid BB ni jauh daripada MA5 10 low, kemungkinan untuk sampai tu sukar. Okay, susah nak sampai. Tapi paling selamat kita ambil dekat MA5 low. Next, MA10 low. Okay, dua tempat ni yang paling selamat untuk kita ambil TP kita. So, ciri-ciri dia mustahak. 3 perkara ni wajib. Kalau tidak ada salah satu daripada 3 ni tadi, ekstrim tidak valid. Ya, yang pertama, mesti ada MA5 keluar daripada top BB ataupun lower BB. Kemudian ada reversal candle. Dan candle berikutnya menjadi retest. Dia membuat retest. Apa yang dia retest? Dia akan retest semula sama ada ketinggian terakhir, dia akan retest balik, ataupun dia akan retest MA5 ataupun top BB ni sendiri dia akan retest. Tetapi tidak berjaya break tempat-tempat yang dia retest tu tadi. Kalau sekiranya candle yang ketiga ni tadi close di atas body yang tertinggi ni tadi, maka tidak valid lah ekstrim ni. Dia tidak menjadi ekstrim. Okay? Ekstrim signal ni terbatal. Dan bila valid, TP kita hanya pada MA5 10 low. Kalau extreme sell. Kalau extreme buy adalah di MA5 10 high. Okey. Okey, ini secara ringkas kita tengok buy extreme. Kita nak cuba cari, ini satu contoh, kita nak tengok dalam chart yang sebenar. Kita nak tengok ada tak contoh di dalam chart yang sebenar keadaan ekstrim, keadaan ekstrim. Kita cuba tengok. Okey, kita cuba cari. Okey, ni satu keadaan ekstrim. Candle close di luar BB. Ni daripada bawah ni dah close di luar BB. Tapi kita kena ingat, kita ada 3 ciri-ciri. Pertama, candle close di luar MA5 close di luar BB. Ya. Ciri pertama ada MA5 close di luar BB. Tetapi ada candle reverse atau tidak? Daripada bawah ni tadi tak ada candle reverse. So dia tidak valid. Kita kena tunggu sehingga ada candle reverse. Okey, ada candle reverse. Ciri-ciri yang kedua, ada candle reverse. Dan yang ketiga, kena ada retest ni candle. Okey, dan selalunya bila berlaku ketinggian yang terakhir ni, kita akan gariskan, tandakan ketinggian terakhir ni tadi. Sebab bila dia naik retest, dia tidak boleh close di atas ni. Dia mesti berada di bawah line ini serta di bawah MA5. Dia tidak boleh close melepas sini. Dia mesti berada di bawah. Kali ini dia naik, tidak melepasi
Dia test dekat sini baru sampai test. Dan diturun sampai ke MA510 low, situlah TP kita. Cukup. Tak perlu tunggu sampai kat bawah. Kadang-kadang ya, dia boleh sampai ke mid BB, tetapi kita tak tahu. Mungkin 9 kali kita, 10 kali kita try, 9 kali sampai ke mid BB. Tapi kali yang ke-10 tu dia tak sampai ke mid BB, dia sampai kat sini dan kemudian dia naik balik. Masa tu kita terkena. Okey. Dan ekstrim ni ada dua keadaan. Satu keadaan di mana BB yang menegak ataupun masa BB yang sedang condong ke bawah. Seperti ini. Seperti yang condong ke bawah. Dan lagi satu adalah ketika BB yang mendatar. So kita ada dua keadaan. Satu keadaan di mana BB menegak ataupun menurun. BB menegak ataupun BB yang sedang menurun, ada berlaku ekstrim. Dan lagi satu keadaan di mana BB mendatar. BB mendatar ni tadi cuba kita ingat balik masa explanation saya berkenaan dengan prinsip Bollinger Band. BB yang mendatar, ada candle yang cucuk ataupun close kat luar ataupun cucuk saja, dia akan berpatah balik. Dia related dengan benda tu, ya. Jadi kita nak cerita tentang BB yang mendatar, BB yang menegak dulu, ataupun BB yang menegak ataupun yang curam, yang turun, ya, BB yang condong ke bawah. Kita cuba cari contoh lagi. Okey, ni ada lagi satu contoh. BB yang menegak. Candle close di luar BB, MA5 berada di luar BB, close di luar BB. Daripada bawah ni tadi dah close di luar BB, tetapi tidak ada candle reverse. Ciri yang pertama, kena ada MA5 close di luar BB. So, daripada bawah ni dah ada ciri yang pertama, tetapi sampai ke atas ni baru ada reverse candle. So, bila ada reverse candle, ada MA5 keluar BB, cukup dua syarat. Dua ciri dah ada. Ciri yang ketiga belum, iaitu mesti ada retest. Ini retest. Bila ada reverse ni tadi, bila start ada reverse saja, kita terus garis ketinggian yang terakhir. Sini kita garis juga sebab kita nampak ni tinggi dah close kat luar, MA5 pun close kat luar, kita garis juga. Kita boleh tandakan. Tapi next candle tu naik lagi. So line ni kita buang, letak balik kat situ. Naik lagi. So kita alihkan sampai ke atas. Okey, kali ni berlaku reverse candle. So kita tahu inilah ketinggian terakhir yang dia kena test. Kalau dia break ke atas, tak jadi ekstrim. Ekstrim tak valid. So bila last candle yang berada di luar BB ni, setiap kali kita tanda je. Kalau dia break ke atas, mana dia nak naik lagi. Dia break lagi atas, dia akan naik. Daripada bawah ni, dia close kat luar BB, okey, kita tanda je. Kalau dia close ke atas, maknanya tak ada ekstrim. Closing kat sini kita tanda. Dia close lagi ke atas, maknanya tak ada ekstrim lagi. Tanda lagi ke atas. Dia break lagi. So sehingga 3 batang candle ni belum ada ekstrim. Yang keempat ni kita tanda, baru ada candle yang patah balik, reverse, dan close dekat dalam MA5 high. Itu yang paling cantik, bila dia start close dekat dalam MA5 high. Dia reverse dan close di dalam MA5 high. Ini yang paling cantik. Okey, dan kemudian candle yang berikut dia retest balik ketinggian body ni tadi, MA5 semua tak lepas dan close dekat dalam. Yang paling cantik bila dia close di dalam MA5 high dan di dalam BB. Yang seperti contoh yang ni, ini adalah contoh yang paling cantik, ya, contoh yang paling cantik, contoh yang mudah untuk kita bagi kawan faham. Okey, ini nampak clear sikit. Okey, so masa dia test ni tadi, situlah kita punya entry. Kita boleh letak PO kita dekat sini, ataupun sehingga sampai ujung ni kita boleh letak kita punya PO, atau maknanya kita masuk entry berlapis-lapis sehingga ke atas ni tadi. Dengan syarat candle ini tidak close di atas daripada line yang kita dah tandakan ni tadi. Kalau sekiranya dia close di atas, kita kena cut loss secepat mungkin. Kita kena cut loss secepat mungkin. Tapi kalau sekiranya dia close di bawah, mana kita dah ada entry, price mula turun sampai ke MA510 low, dekat sini kita cabut dah, ambil kita punya TP. So kurangnya adalah banyak juga, sebab ni dekat time frame 1 hour, ya. Sampai MA510 low, MA5 saja ni pun kita nak ambil profit pun dah okey. Nak tunggu sampai sini pun okey, masih selamat lagi. Jangan tunggu sehingga dia sampai ke lower BB ataupun mid BB. Mid BB ni masih boleh okey lagi. Okay? Kalau sekiranya MA5 dan 10 low ni tadi hampir dengan mid BB,
Tapi saya syorkan bila sampai MA5 atau MA10 low close position, ambil TP dulu. Okey, ni satu contoh terbaik yang kita boleh nampak. Ni satu lagi contoh ketika BB yang menegak. Cuma candle reverse-nya close di luar BB, di luar MA5. Tak berapa cun, pada saya tak berapa cun. Tapi kita tetap akan tandakan juga tempat yang tertinggi. Tandakan candle yang ketiga dia naik retest, tidak melepasi. So ini valid, still valid. Cuma kalau diberi grade A, B, C, ini adalah grade A. Ini mungkin grade B. Ya, ni grade mungkin boleh kata triple A pun. Macam ni memang cantik. Sebab retest candle ni tadi, reverse candle ni tadi close dekat dalam MA5 high. Yang ni close di luar BB lagi, bukan close dekat dalam BB ataupun MA5 high. Tetapi kita boleh tandakan line ni tadi, dia naik retest, entry kita di sini, tetap dia mencari MA510 low. Situ kita punya TP. Okey, kita cuba cari lagi. Ini lagi satu contoh. Kita cari yang mendata pula. Okey, ini yang mendata. Candle close di luar BB sehingga MA5 pun close di luar BB. Tempat yang paling rendah ni kita tandakan. Tandakan tempat yang paling rendah. Body yang paling rendah kita tandakan. Ini adalah body yang paling rendah. Next candle adalah reverse candle. Bear jadi bull. Okey, dia berpatah balik. Dan candle yang ketiga ni tadi dia turun, dan yang candle yang kedua ni tadi dia close di dalam MA5 low, di close di atas, dan candle berikut dia turun. Masa dia turun ni tadi dia melepasi MA5 line yang kita tanda serta MA5, tetapi kemudiannya dia close dekat dalam. Mustahaknya dia mesti close dekat dalam, tidak melepasi line ini tadi. Kalau dia close dekat bawah ni tadi, batal, tak jadi ekstrim. Extreme buy ni tidak valid. Tapi bila dia start close dekat dalam, extreme buy ni tadi valid. Okey. Jadi next candle, kalau kita jenis nak yang berhati-hati, kita nak tunggu sehingga candle ni close. Selepas close, dia close ke atas ni tadi, baru kita entry lah. Jadi dia start turun ni tadi, dalam masa dia turun ni tadi lah kita punya entry. Lapis, dan sampai ke MA510 high, kita close kita punya position. Okay. Ini contoh ketika sedang turun. Okay. Entry kita sama ada kita nak letak PO pada line ni tadi pun boleh. Tapi dia risikonya adalah seperti inilah. Dia makin turun. Kalau kita yang jenis kuat berdebar, masa body ni masih di bawah, kita mungkin dah cut loss. Sedangkan candle tu masih belum close. Jadi untuk meminimalkan risiko, kita tunggu candle ketiga ni close. Tapi TP kita mungkin lebih kecil lagi lah. Okay? Tapi pada mereka yang mungkin hati kering, masa di tengah jarum ni tadi diorang dah masuk juga buy. Tapi saya ingin nasihatkan, don't try this at home. Ataupun kalau kita nak try entry extreme ni, gunakan account demo ataupun gunakan simulator. Jangan gunakan account live, jangan gunakan duit betul, sebab ini adalah entry yang berisiko tinggi. Okay, kita cuba cari contoh yang lain. Okey, ini adalah satu contoh. Ciri-ciri yang pertama, MA5 keluar daripada BB. MA5 bila dia keluar daripada BB, dia memberitahu bahawa kenaikan ni tadi berkemungkinan akan habis. Perjalanan naik ni tadi dah sampai ke penghujung. Tetapi dengan syarat mesti ada ketiga-tiga ciri tadi, mesti ada. Ada candle reverse. So candle reverse close di dalam MA5 high. Yang ni close kat dalam MA5 high, dan kita nak tunggu candle yang ketiga ni tadi naik test. Bila berlaku ni kita terus tandakan tempat yang paling tinggi. Tandakan. Dia close kat dia candle yang ketiga ni tadi cuba naik tapi tak berjaya sampai ke atas langsung, masih close kat bawah. Tapi next candle ni dia cuba naik ke atas. Next candle ni bila dia naik atas tu kita masuk. TP kita dekat MA510 low.
sampai je MA5 10 low, closekan kita punya position. Okay. Untuk ekstrim tadi lebih kepada scalping sebenarnya, ya, lebih kepada scalping sebab TP-nya kecil, bukan besar. TP dia tak besar. Okay. Itu contoh ketika BB sedang menegak. Kita tengok contoh yang lain, ya. Ketika BB yang mungkin ada yang sedang menurun ke, kalau kita jumpa. Okey, ni satu lagi contoh, tetapi contoh yang grade B. Sebab candle reverse-nya close di luar BB, di luar MA5. Tapi kita tetap tandakan. Mula-mula je kita tanda kat sini. Kalau dia terkeluar daripada BB di bawah, daripada bawah kita tandakan top dia. Sehinggalah bila ada reverse candle dan tidak berjaya melepasi ketinggian ni tadi. Dan candle yang ketiga ni dia naik test body yang terakhir yang tertinggi tetapi tidak berjaya melepasi dan close kat dalam MA5 high. So next candle ni tadi, ataupun masa di test ni tadi kita letak PO, ataupun selepas close ni kita masuk selepas closing candle ni tadi, dan TP kita dekat MA5 10 low. Okay, kita cuba cari contoh lain. Ini contoh ketika BB menegak dan condong sahaja. Kita nak cuba cari contoh yang itu saja. Okey, ni lagi satu contoh. Okey. Tertinggi di sini. Dia naik tapi dia patah balik. Ya, dia patah balik. So ketinggian yang terakhir adalah yang ni. Tapi ini adalah reverse walaupun bull. Walaupun bull tetapi dia adalah reverse. Tapi ni grade, bukan grade A. Sebab dia masih close di luar BB. Tetapi kita ada MA5 yang terkeluar daripada BB. Dan next candle dia retest dan turun balik bawah. Okay. So kalau kita nak tunggu confirmation, next candle tadi tu baru beberapa batang candle selepas tu baru kita boleh masuk. Dan TP-nya tak besar. TP-nya bila sampai ke MA5 low, MA5 10 low kecil saja. Okey, kita cuba cari yang BB mendata pula. Okey, kita cuba cari BB mendata. BB mendata ekstrim. Ketika BB mendata pada saya dia lebih kurang risiko berbanding dengan semasa dia curam ataupun semasa tengah menegak. Entry ketika BB mendata ni tadi, kalau kita refreshkan balik semasa kita bercerita tentang Bollinger Band, ya. Pada awal-awal tadi kita bercerita berkenaan dengan Bollinger Band, kegunaan Bollinger Band. Saya ada sentuh berkenaan dengan prinsip Bollinger Band ketika BB mendata. Candle yang close di luar BB ada tiga keadaan. Candle yang close di luar BB mendata, dia akan berpatah balik. Ataupun candle yang jarum di luar close di dalam BB juga akan berpatah balik. Keadaan kedua. Dan keadaan yang ketiga, dia menyentuh top BB kemudian dia patah balik. Okey, dalam keadaan ni MA5 keluar daripada BB ekstrim. So dia ekstrim walaupun dalam keadaan BB mendata, tetapi MA5 ni juga terkeluar dan ada candle yang close di luar BB. Ada candle yang close di luar BB. Kita boleh gunakan kaedah ketika BB menegak pun boleh. Kita nak tunggu candle reverse dan retest pun boleh. Ataupun kita dah faham prinsip BB ni tadi. Bila ada candle yang close di luar BB ketika BB yang mendata, bila kita nampak MA5 ni pun sekali keluar, next candle tu kita terus masuk. Next candle tu terus masuk. Ni kita nampak candle keluar luar BB dan MA5 ni dah keluar. MA5 ni dah mula keluar. Dalam candle ni sendiri saya dah masuk. Ya, sebab tahap confidence saya tinggi bila dalam keadaan BB mendata. Bila BB mendata, saya tidak ragu-ragu. Saya cukup yakin. Ya, sebab ini memang kita dah biasa jumpa. Bila data dalam keadaan mendata, ada candle yang cucuk, dia pasti akan turun mencari sekurang-kurangnya mid BB. Ya, sekurang-kurangnya mid BB. Kalau kita nak tunggu close kat dalam pun tak ada masalah. Kita still boleh dapat lagi 10-15 pip daripada top BB ke middle BB. Okey. Sama juga keadaan seperti ini. Tapi ini tidak ada ekstrim. Ini prinsip dia tadi. Bila dia cucuk, close kat luar, kita boleh masuk. Tapi dalam ni dah terus-terus kat bawah.
So tak ada peluang lah, unless kita tengok dekat time frame yang lebih kecil. Okay, kita cuba cari lagi ekstrim ketika BB mendata. Okey, ni lagi satu contoh ketika BB mendata. Candle close kat luar BB, next candle buka di luar BB, MA5 dah terkeluar. MA5 dah keluar. Katalah dia close kat dalam, baru kita confident. Next dia masuk, kita nak guna kaedah BB semasa BB menegak, kita nak gariskan ni pun boleh, tak ada masalah. Kita gariskan line selagi dia tidak melepasi line tu. Tapi BB mendata ni tadi, kalau kita nak direct masuk saja pun dah tak ada masalah. Dia naik sampai kat top BB ni tadi, kita terus masuk. Tunggu sampai dekat MA510 dulu ataupun BB, kita keluar, ambil profit, siap-siap. Okey, ni lagi satu contoh, dua contoh dekat sini. Sama je keadaan dia. MA5 terkeluar ketika BB mendata. Yang ini pada saya, jangan lepaskan peluang. Bila ada BB mendata, ada ekstrim, yang ini kita boleh masuk. Kita boleh masuk dengan agak tenang. Sebab kita tahu tidak ada momentum pada masa BB mendata. Pada masa BB mendata, berkeadaan sideway. Jadi dia tidak akan selalunya dia akan bermain di dalam range antara top BB ke lower BB. Jadi kalau dicucuk ke bawah, kita tahu paling tidak dia pasti akan sampai ke middle BB. Kalau dicucuk ke atas, paling tidak dia pasti akan sampai ke middle BB juga. Okay? Jadi ada dua keadaan ekstrim, iaitu ketika BB mendata, yang itu yang kurang risiko, dan satu lagi ekstrim ketika BB menegak ataupun ketika BB menurun, curam ke bawah. Okay? Ketika BB turun ataupun ketika BB ni menaik. Okay? Ketika BB menaik, ni keadaan BB menaik dan keadaan masa BB menurun. Masa menurun ni dia juga berlaku ekstrim. Tapi yang paling selamatnya adalah ketika BB mendata. BB mendata ada ekstrim, sama ada dekat atas. Kalau ekstrim sell, kita letak TP kita dekat mid BB. Kalau ada ekstrim buy, kita letak TP dekat mid BB. Ataupun pada MA5, MA10 pun boleh. Ya, dua-dua tu kita boleh pakai. Okey, itu berkenaan dengan ekstrim. Ya, berkenaan dengan ekstrim. Sebelum kita pergi ke next punya signal, kita berhenti sekejap. Kita berhenti sekejap.